Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nusnihi wa nukabbiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidin nabiyil karim, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadanil amin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menggunakan kitab Bahrul Mazi jilid 14. Kita sampai di muka surat 93. Bahrul Mazi jilid 14 ke 15. Muka surat 93. Kita sampai di bawah bab baru, kata dia bab majaa fi karahiyati ajril kahin. Iaitu bab yang datang pada menyatakan tegah makan upah kahin. Malam ni kita nak tengok apa hukum satu orang kerja jadi bomo. Kahin makna dia tok bomo. Tok bomo hak jenis perasak kemian, hak jenis lupa diri bergulin atas lantai, hak jenis turun tok nenek. Depa ni dipanggil kahin dalam bahasa hadisnya. Orang-orang yang kerja menjadi kahin, menjadi tok bomo, menurun lupa diri ini, apa hukum dia ambil upah RM3 suku tu? Kata dia, ketahuilah saudaraku, upah kahin itu haram. Dengan dalil sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Dia habang awal-awal jadi tok bomo, duit yang dia dapat itu hukumnya haram. Hadisnya, an Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Katanya telah ditegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada harga anjing dan mahar sundal dan upah kahin. 3 benda ni Nabi tegah. Yang pertama, harga anjing, kerja jual anjing. Dekat dengan Kulim no ada satu tempat Bengali belah kambing biri-biri. Dekat dengan Kulim. Kambing biri-biri Bengali ni lain daripada biri-biri lain. Dia besar. Hari tu orang Kulim beli kambing biri-biri ni, nak buat kekah anak dia. Semelih aja tengkok biri-biri besar ni, kena pisau, dia menyalak macam anjing. Kawah hak semelih pun terkejut, baling dengan golok ngapa, lari, kawah hak pegang pun lari. Lepas tu masing-masing takut dah dengan kambing tu. Akhir dia buat keputusan nak buat lagu mana ni. Sebahagian kata dah lah kot dia kena pisau terkejut kot, bunyi lah lagu tu. Walau bagaimanapun rupa dia rupa biri-biri, cuma belain dia, ekor dia panjang macam anjing. Lain tang tu. Tu akhirnya dia buat gulai makan.
Lepas pada tu baru dia pergi balik kat Bengali tu, tanya dia. Bila tanya-tanya, timbul cerita dia. Rupa-rupanya Bengali ni dia kacukkan. Dia kacukkan anjing, hak jenis anjing besar tu, dengan kambing biri-biri. Maka lahirlah seekor biri-biri. Rupa biri-biri, ekor dia ekor anjing. Dan bila dia terkapit, dia kena sakit, dia bunyi anjing. Dia telefon tanya saya, macam mana Ustaz? Saya kata hukumnya ialah anjing. Anjing, babi dan keturunannya dihukum seperti anjing dan seperti babi. Lepas tu dah kami makan, mujuklah. Apa patut mau tanya sebelum apa buat gulai, bukan apa makan dulu baru tanya. Itu cerita dia. Baik, kalau sekiranya ada orang Melayu kita piduk jadi broker, tolong pula jual biri-biri kacukkan anjing ini, maka hasil pendapatannya sama seperti hasil jual anjing. Hukumnya haram. Dan juga ditegah oleh Nabi SAW mahar sundal. Ini orang perempuan jadi perempuan sundal, perempuan jahat ni, haram. Dan juga upah kahin, upah tok bomo. Kata At-Tirmizi bermula ini hadis hasan lagi sahih. Masalah, dia kata, kahin itu bagaimana mengenalnya? Macam mana kita nak kenal satu orang tutup bomo ke, apa kan lagu mana ke? Yang kata bomo tu lagu mana? Kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, kahin itu ialah orang yang menguruskan kerja, memberi khabar daripada segala kejadian di dalam masa yang akan datang dan mendakwa dirinya tahu apa-apa rahsia. Yang kata kahin, yang kata bomo ni, dia selalu dia bercakap benda tak jadi lagi. Benda tak jadi lagi dia boleh habaq dah kat kita. Dan dia mendakwa dia tahu banyak benda. Contoh. Kan? Anak kita nak ambil periksa SPM, kita pergi jumpa dia. Sambil-sambil suruh dia jampi ayak, sambil-sambil suruh dia tengok dalam ayak. Saya tengok, Ustaz, anak saya ni agak-agak periksa ni boleh tak dapat grade 1. Dia pun tengok-tengok. Dia kata tak boleh. Tak boleh. Habis-habis pun dia dapat grade 2. Dia kata lagu tu. Tapi tak apalah, main lagi lah, baru sekali 2 lagi, dia kata. Kita tengok lain. Takat ni dia kata nampak grade 2. Akun tu kena pergi lagi nak pergi jadi grade 1. Kan? 1. Yang kedua, kita hilang rantai. Orang perempuan hilang rantai tengkok dia. Dia gaduh kat tok lebay dia. Dia kata jom kita pergi menengok siapa yang curi tak. Pergi jumpa kahin. Dia pun perasak kemian, ambil limau nipis, hirih lepas masuk layang tu. Tengok tu, dia kata bukan orang lain. Orang haduk main di rumah selalu. Tapi dalam seminggu 2 ni dia tak main lah. Dia kata begitu. Yang laki pun beralih tengok kat bini, bini pun beralih tengok kat laki pakai angguk. Patutlah dia tak main dah ni. Aku duk kata dah nanti lah. Kawah hak teka ni, hak kata hak ambil ni bukan orang lain. Dulu dia duk kerap main di rumah hang lah, dia tak main dah. Dia teka benda yang orang tak tahu. Dia mendakwa kata dia tahu. Maka dia adalah kahin. Itu cara nak kenal dia. Senang aja. Dan orang yang macam ini, kalau kita bagi sagu hati ke pengkerah ke apa ke nama kita bagi kat dia, semua benda tu kalau dia makan, hukumnya haram. Itu sebab kalau kita tengok, kebanyakan anak-anak orang yang kerja kahin ni, anak mereka tak jadi apa. Kebanyakan orang-orang yang kerja jadi kahin ni, anak tak jadi apa. Habis kuat, turun pak dia esok ni. Habis kuat. Tidak pun isap dadah aja. Pasal apa? Pasal hasil yang digunakan untuk besar anak-anak dia adalah hasil yang haram. Jaga. Yang ni kena jaga. Kita tak nampak kadang-kadang. Kita ambil rasuah 2-3 ribu ringgit. Kita tak nampak hak Tuhan nak bayang balik kat kita tu. 3 anak kita tak jadi apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Buat baik Allah tengok. Buat jahat pun Allah tengok. Buat baik Tuhan bagi balasan dia. Buat jahat pun ada balasan dia. Jangan kita lupa bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala meneliti segala benda.
Kata dia, dan telah disebut oleh Al-Khitabi pada akhir kitabnya yang bernama Ma'alimus Sunan. Katanya begini, kahin ialah orang yang mendakwa dirinya tahu akan ilmul ghaib. Yang dikatakan kahin ialah orang yang selalu dakwa dia tahu benda-benda gaib. Dia bercakap benda yang orang lain tak tahu. Kunun-kununnya dia tahu. Dan boleh dia khabarkannya segala kejadian. Dia boleh habang apa yang berlaku macam mana lagu tu lagu ni. Dia kata hari tu, dia kata ada tak biasa pi kat belah belakang rumah tu, guna golok perak pi duk takik ada satu kayu terah belakang tu. Biasa tak buat benda ni? Manalah kita nak ingat kan. Belakang rumah kita memanglah ada semak, ada kayu, dahan. Kita memang pi duk takik, duk rintih daun selalu. Jadi kita pun jadi nak angguk tak angguk sama banyak. Dia kata cuba ingat betul-betul. Ada kot. Dia kata kayu tu keras. Dia kata hang silap takik tu yang hang kena lagu ni lah ni. Dia mendakwa, kata dia tahu apa punca kita jadi lagu tu. Itu juga dipanggil kahin. Katanya lagi, dan adalah dalam Arab beberapa kahin yang mendakwa diri mereka itu tahu beberapa banyak perkara. Setengah daripada mereka itu orang yang ada, ia mengatakan ada baginya jin yang datang bagi khabar. Dalam masyarakat Arab pun ada Tok Bomo ni. Bukan orang Melayu saja, bukan Jawa saja, bukan Banjang saja, Arab pun ada Tok Bomo ni. Bahkan Bomo ni bukan setakat mendakwa dia tahu, bahkan dia mendakwa dia bersahabat dengan satu makhluk lain. Dan makhluk ni lah yang menjadi informer. Mai duk habak macam-macam kat dia. Dan ada juga kundang yang menghantar khabar kepadanya. Kundang ni macam cerita Piramli, dia kata mambang kuning, mambang apa tu. Jenis kundang lah tu. Jenis mambang-mambang ni ada membelah orang kata. Dalam setengah bahasa orang panggil toyol, dalam bahasa lain orang panggil pelesit, dalam macam-macam. Dia mendakwa dia ada bersahabat dengan benda-benda yang seumpama ini. Dan setengah daripada mereka itu orang yang mendakwa dirinya dapat tahu akan segala perkara dengan faham yang diberikan. Ada juga jenis Bomo ni, dia kata dia tak ada bela apa. Dia tak ada bela pelesit, dia tak ada bela polong, dia tak ada bela jenis-jenis ni, tak ada. Dia kata cumanya dia kata Allah Ta'ala bagi kat saya. Dia kata saya tahu. Dia mendakwa, kata dia dapat satu macam ilham daripada Tuhan. Ini juga dipanggil kahin, dia kata. Bomo juga yang ni pun. Dan setengah daripada mereka itu orang yang dinamakan dia arraf. Iaitu orang yang mendakwa dirinya tahu segala perkara dengan apa-apa yang jadi penengoknya. Sebab-sebab yang dapat pertunjukkan boleh tahu dengan dia itu atas tempat berlakunya. Arraf lebih kurang kahin lah. Dia mengaku dia tahu macam-macam. Dan dia boleh pergi tunjuk pula. Kita panggil dia main di rumah menurun. Dia perasak kemian. Dia golek muka dia atas kemian tu 4-5 kali. Golek-golek mengaum macam rimau. Raum bunyi jadi rimau pula dah kita kata. Tangan cakap tikak mengkuang tu. Keruk cakap. Lari macam rimau. Keluar daripada rumah. Pergi tepi rumah. Korek. Jumpa besi bat siang. Pasang. Dia tu pun pasang, kita pun pasang sama. Sama-sama pasang. Lemah dalam ayat pasang. Saya cakap lah, benda ni dalam masyarakat kita lah kata lah. Tok Imam pun panggil, Tok Bilal pun panggil, Tok Guru pun panggil. Percaya belakang benda-benda macam ni. Sedangkan kenyataan jelas di dalam nas yang sahih menegah benda ni. Tapi tak tahu macam mana nak buat. Benda tu sudah sebati dalam masyarakat kita. Duk mengaji, duk tadah kitab, duk apa. Balik mengaji sehingga rumah tak rumah. Nak kata apa kata? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Seperti suatu yang kena curi. Ditahunya akan siapa yang disangkanya mencuri. Dan dituduh satu perempuan dengan wasangka. Maka ditahunya siapa tuannya. Sampai lagu tu sekali. Bila hilang barang, pergi tanya dia, dia tahu siapa yang curi tu. Dia habang pula. Dia ni badan sedap-sedap. Badan sedap-sedap. Ada misai sikit. Dia kata. Kulit cerah. Jahanam. Siapa yang ada sifat-sifat tu, jahanam. Esok, orang pipi pejabat pakai duk peling kat dia.
Dia ni. Badan sedap, ada 2-3 orang. Hak kulit cerah, dia seorang aja. Hak ada misai, ada 2 orang. Tapi hak seorang lagi ada misai kulit gelap. Dia ni. Pegang kawan tu, terketak-ketak kena. Punca dia apa? Punca dia pasal percaya khurafat. Tu aja. Percaya khurafat itu sudah jadi dosa. Memporak-perandakan hubungan silaturahim. Lagi satu dosa. Dan seumpama yang demikian itu daripada segala perkara. Dan setengah daripada kahin ialah orang yang dinamakan menujum. Artinya tukang nujum. Ini juga dipanggil kahin. Masalah. Pergi bertanya kahin apa hukumnya. Tadi duk cerita macam mana nak kenal. Lah ni habuang kita pula. Kita hak pergi duk tanya mereka ni. Pi rumah mereka bayar duit pengkerai. Suruh dia tengok dan sebagainya. Apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan ada hadis tegah pergi kepada kahin itu. Maka maksud tegah itu ialah tegah pergi bertanya kepada sekalian macam kahin yang tersebut dalam masalah itu semuanya. Dan tegah pula membenarkan dan percayakan apa yang dikatakan oleh mereka itu. Dia kata larangan kita pi dekat bomo, ini larangan sabit dengan hadis sahih. Yang kedua, dia kata larangan itu bukan larangan percaya saja. Larangan pi ke rumah dia dan larangan percaya apa yang dia kata. Adalah dilarang orang Islam daripada melakukan perkara ni. Dalam Sunan At-Tirmizi, dalam Bahrul Mazi ini tak ada hadis yang menceritakan tentang tegah dan larang itu. Saya petik hadis daripada Sahih Muslim. Ada cerita tentang benda ni. Kata dia an Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami qal qultu ya Rasulullah umuran kunna nasna'uha fil jahiliyah kunna na'til kuhan qala fala ta'tul kuhan qala qultu kunna natatayyaru qala dhaka syai' yajiduhu ahadukum fi nafsih fala yasuddannakum atau kama qala, hadis riwayat Imam Muslim. Maksudnya seorang sahabat Nabi nama dia Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu. Satu hari Muawiyah tanya Nabi, kata dia, ya Rasulullah, kami semasa jahiliah dulu kami selalu pergi jumpa Tok Bomo. Sahabat Nabi apabila mereka masuk Islam, mereka mengadu pada Nabi. Sekaligus mereka nak tanya Nabi apa hukum perbuatan yang mereka duk buat selama ni. Mereka kata, ya Rasulullah, sesungguhnya kami dulu masa kami belum masuk Islam dulu, Tok Bomo ni jadi rojokkan dalam masyarakat kami. Apa pun jumpa Bomo. Anak demam jumpa bomo, anak tak tidur malam jumpa bomo, barang hilang jumpa bomo, nak pindah rumah jumpa bomo. Bomo ni lebih besar daripada ulama lagi. Nak pindah rumah, pergi tanya Tok Bomo dulu, ni saya nak pindah rumah ni. Berapa hari bulan, hari apa yang sesuai. Tanya bomo dulu. Anak demam, pergi tanya bomo dulu ni. Anak saya ni 3 hari dah demam panas ni, macam mana nak buat ni? Bomo menjadi tempat rojok masyarakat semasa jahiliyah. Bila mereka masuk Islam, mereka tanya Nabi, ya Rasulullah, bagaimana keadaan itu? Bagaimana perbuatan itu? Boleh tak boleh kami nak buat lagi lah ni? Qala, jawab Nabi, fala ya'tul kuhan. Nabi kata, janganlah kamu pergi jumpa bomo. Jangan sekali-kali selepas kamu masuk Islam, kamu pergi jumpa Tok Bomo. Jangan sekali-kali. Nabi kata. Qala qultu kunna natatayyar. Muawiyah kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, satu lagi nak tanya. Kami semasa jahiliah dulu, kami percaya burung. Natatayyar daripada perkataan tayrun, tuyur, makna dia burung. Dengar bunyi burung, cak 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 cak, ai ada orang mati hari ni. Jenis tu. Yang tu dia panggil natatayyar, percaya burung.
Bangkit-bangkit tidur lepas sembahyang subuh apa semua, duk nak tunggu waktu duha tu, tahu dengar burung main bunyi di tepi rumah. Ciak. Dia kata kat bini dia kata ada orang nak mati hari ni. Dia percaya tu. Alamat-alamat burung tu dia percaya. Dikiaskan tentang percaya burung ni kepada percaya benda-benda lain daripada burung pun samalah. Betul-betul dah janji hari Sabtu ni nak pergi Kuala Lumpur. Keluar sampai pokok macam bewak lintas jalan. Cancel. Tak jadi pergi Kuala Lumpur. Pasal apa? Bewak lintas. Se. Itu juga dia panggil natatayar. Jenis percaya benda khurafat. Kepercayaan kepada benda khurafat ini menjadi amalan di kalangan orang-orang Arab jahiliyah. Mereka tanya Nabi, ya Rasulullah, bagaimana dengan percaya kepada sempena-sempena yang macam ni? Qala, jawab Nabi, zaka syai' yajiduhu ahadukum fi nafsi. Nabi kata yang tu tak ada apa, melainkan itu hanya perasan kamu saja. Dengar bunyi burung perasan macam orang nak mati. Nabi kata itu tak ada kena-mengena dengan kejadian sebenar. Sebaliknya itu adalah perasan hati kamu saja. Fala yasuddannakum, maka sekali-kali benda itu jangan menghalang kamu daripada buat sesuatu kerja. Nabi kata jangan. Dengan kerana bunyi burung tak berani keluar rumah, takut sekali aku keluar aku pula yang mati. Dengan kerana bewak lintas tak jadi pergi Kuala Lumpur, jangan benda-benda khurafat itu menjadi penghalang kepada tindakan yang kamu nak buat. Mai pula dalam sebuah hadis lain juga riwayat daripada Imam Muslim, kata dia, an Safiyah an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ata 'arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatu 40 lailah, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Safiyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Safiyah nama salah seorang daripada isteri Nabi. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata 'arrafan fasa'alahu an syai'. Barang siapa datang jumpa Tok Bomo, maka dia tanya Tok Bomo tu sesuatu benda, lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Allah tidak terima sembahyangnya 40 malam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Balik sekali kira berapa kali dah kita jumpa. Sekali jumpa 40 malam semayang Allah tak terima. Semayang tunggin terbalik, sujud sampai nak tunggin buyung terus. Punya rajin duduk semayang, Tok Bomo tak boleh nak buang dalam hidup dia. Sekali kita jumpa Tok Bomo, fasaddaqahu, dan kita membenarkan apa yang Tok Bomo tu kata. 40 malam sembahyang kita tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, dipetik daripada kitab Sahih Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung kitab kita, masalah upah kahin, bagaimana rupa dan apa hukum memakannya. Ini nak cerita bagaimana pula Tok Bomo tu makan upah daripada hasil bomoh dia. Kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, adapun upah kahin ataupun upah bomoh itu ialah apa-apa yang diberikan kepada bomoh itu kerana melihat atau ambil tahu akan apa-apa dengan penengoknya. Yang dikatakan upah itu ialah sebarang bentuk bayaran yang kita bagi kat dia kerana kita minta tolong dia, tolong tengok ayam, tolong tengok dan sebagainya. Upah tu dianggap sebagai upah kahin, upah bomoh. Maka telah berkata Imam Barawi daripada ashab kita. Daripada ashab kita tu maksudnya daripada mazhab Syafi'i. Dan Al-Qadhi Iyad, tu nama seorang ulama fiqh, telah ijma' sekalian Islam atas haram makan upah kahin itu. Dan haram mengambilnya dan memperbelanjakannya kerana ia belanja daripada sesuatu yang diharamkan dan kerana makan harta orang dengan jalan yang batal. Maka dikiaskan anjing ini kepada segala benda, segala binatang yang haram dimakan oleh orang Islam. Sama lah.
jual ulang sawah misalnya. Samalah macam hukum jual anjing, jual bewak. Tolong tunggu perangkap bewak. Dia bukan jual bewak, cumanya Hindu pasang perangkap bewak, upah dia suruh tolong tengok perangkap tu. Kalau bewak masuk perak kata-kata, telefon kat Hindu ni, abang kata masuk dah. Dengan kerana telefon tu, Hindu tu bayar RM5. RM5 tu haram. Dia kata aku bukan jual bewak tu, aku tolong abang. Dengan abang sekali haram. Cerita dia lagu tu. Sebarang benda yang bersangkut paut dengan yang haram, menjadi haram dia. Samalah macam kita kata bab arak. Bab arak ni, arak tu haram. Bukan haram minum saja, bukan haram jual saja. Pi jadi security guard, jaga pintu pagar kelang arak, haram pendapatan dia. Cerita dia lagu tu. Dan benda ni bukan Ustaz Samsuri kata, tapi benda ni diputuskan oleh ulama seluruhnya. Kan? Kita kena abang yang ni. Esok ada orang ulas pula. Dia terpandai lah pergi keluar petua macam-macam. Bukan petua, tetapi tolong habang keputusan yang sudah disepakati sekian lama. Cerita dia. Baik. Dia kata di sini, dan bahawasanya tiada sah jualnya pula. Jual pun tak sah. Bukan kata duit tu haram, jual pun tak sah. Akad jual beli tu, ni aku jual bewak ni kat hang RM15. Akad jual beli tu, aku jual bewak kat hang RM15. Kau tu kata aku beli banyak harga, tak sah juga. Sebutlah lengkap lagu mana pun akad jual beli tu tak sah jual tu. Pasal apa? Pasal dia jual benda haram. Tak sah jual beli tu. Dan tiada halal makan harganya. Boleh kerana haram, sudah tentulah tak halal makan. Dan tiada bayar atas orang yang membinasakannya. Kalau kita menghadapi masalah, kita ada tanah luas, 3 ekar tanah kita. Ada anjing gila sekok main duk kelewak ke dalam kawasan tanah kita ni. Anjing gila. Nak pergi halau dia, dia nak baham kita, dia nak terekam kita, payah kita pergi cari satu orang. Mai tolong tembak anjing gila ni. Tolong tembak anjing gila ni. Kawan hak mai tolong tembak tu tak boleh ambil bayar, tak boleh ambil duit. Nyanya dia, peluru dia habis gitu saja. Pasal apa? Tak boleh bayar atas orang yang membinasakannya. Kalau kita bayar, kita berdosa. Bayar atas orang yang binasakan anjing tu pun tak boleh. Celaru, no? Tapi itulah keputusan dalam agama. Kan? Kadang-kadang benda yang agama putih ni, dia tak berapa nak setuju dengan hati kita. Nak buat lagu mana? Kena ikutlah. Kalau tidak, tak usah ikut agama. Senang. Kalau tidak, tak usah. Aku tak mau Islam ni. Pasal apa? Pasal ada 2-3 benda hak Islam suruh ni aku tak setuju. Tak apalah. Tak payah pergi cari lawyer sign surat kata esok aku mampu, bukan aku mati. Kalau esok aku mampu, pergi kambuh dijerat. Tak payah abang lah. Dengan sendirinya, bila dia bercakap macam tu, mati saja haram dikebumikan di perkuburan Islam. Mengikut ittifaq jumhur ulama. Orang yang murtad, mayat orang murtad ni haram dikebumikan di perkuburan Islam. Haram hukum dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sama ada anjing itu terpelajar atau tidak terpelajar. Anjing pun ada educated dengan tak educated. Anjing. Anjing yang educated, yang terpelajar ni macam mana? Tu ada jual harga sampai puluh-puluh ribu pun ada tu. Ada anjing orang jual harga RM10,000. Tu anjing badan besar, dia bubuh di pintu pagar rumah tu, beware of the dog. Hak tu pun harga RM7-8,000. Tu bukan berapa cerdik tu. Tak masuk universiti pun. Tapi harga RM7-8,000. Hak anjing guna berlakon dalam televisyen filem Walt Disney tu. Yang tu RM10,000 harga. Maka itu dipanggil anjing terpelajar. Tuan dia kata duduk, dia duduk. Tuan dia kata bangkit, dia bangkit. Tuan dia kata angkat kaki depan, dia angkat kaki depan berdiri. Tu anjing yang terpelajar. Terpelajar pun serupa hukum dia. Pasal dia anjing. Jual itu tidak sah. Hasil yang diambil itu hasil yang haram. Makan tak halal. Sama aja anjing bodoh ataupun anjing yang terpelajar. Itu dia. Dan sama ada anjing itu dipelihara ataupun tidak dipelihara. Maka dengan inilah berkata jumhur ulama. Nampak?
Dengan ini berkata jumhur ulama. Apa dia jumhur ulama ni? Jumhur ulama maknanya majoriti ulama. Ulama mana? Ulama Pulau Pinang ke? Ulama Malaysia ke? Ulama Asia Tenggara ke? Tak. Jumhur ulama merujuk kepada ulama-ulama mu'tabar. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, tu imam-imam tu semua tu depa ni layak dipanggil jumhur ulama. Umur 7 tahun sudah hafaz Quran. Umur 9 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta. Di satu hari kita main tunjuk yang kata kitab Al-Muwatta, kitab hadis yang ditulis oleh Imam Malik ni. Macam mana tebal dia. Imam Syafi'i hafal word by word kitab tu. Word by word dia hafal. Bukan dia hafal hadis tu saja. Dengan syarahnya sekali. Dia hafal word by word. Tak lupa sepatah pun. Mereka ini ulama yang mu'tabar. Dan hukum yang dikeluarkan oleh mereka adalah hukum yang cukup hebat. Bukan kita orang yang nak pergi jengkai mereka. Baik. Setengah daripada mereka itu, dia kata, daripada kalangan ulama-ulama besar, daripada kalangan mereka sahabat Nabi. Abu Hurairah dan Al-Hasanul Basri dan Rabi'ah dan Al-Auza'i dan Al-Hakam dan Hammad dan Asy-Syafi'i. Itu Imam Syafi'i. Dan Ahmad. Ahmad itu Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Imam Mazhab Hanbali. Dan Daud dan Ibnul Munzir dan lainnya daripada mereka itu. Itu dia. Semua mereka ni sepakat mengatakan haram kita makan hasil daripada jual menatang yang haram. Dan kata Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, Imam Abu Hanifah dia ada satu pendapat lain sikit. Dia kata sah jual anjing yang tiada berfaedah padanya, dan wajib harga atas orang yang membinasakannya. Itu pendapat Abu Hanifah. Dia kata jual anjing sah. Satu. Yang kedua, kalau anjing gila kita panggil orang main tembak. Orang yang tembak tu kita bayar upah pasal dia main tembak tu, kita boleh bayar dan dia boleh terima upah kerana tembak anjing gila. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Dan telah dihikayatkan oleh Ibnul Munzir daripada Jabir dan Atha dan An-Nakhai, harus jual anjing perburuan dan tiada harus pada lainnya. Ada ulama kata ada pengecualian. Satu, iaitu anjing yang digunakan untuk memburu. Yang tu tak apa, boleh jual. Anjing lain tak boleh jual. Itu pendapat di antaranya Ibnul Munzir, An-Nakhai dan sebagainya. Dan daripada Malik ada beberapa riwayat. Satunya tiada harus jual, tetapi wajib harga atas yang membinasakannya. Yang keduanya sah jual dan wajib harganya. Dan yang ketiganya tiada sah jual dan tiada wajib harganya. Imam Malik sendiri 3 kali keluar fatwa pasal anjing ni. Mula-mula dia kata lagu ni, lepas tu dia baca lagi, jumpa hadis nu lagi, dan dia ubah pula fatwa dia, lagi baca lagi dan sebagainya, ubah pula fatwa dia. Fatwa Imam Malik yang penghabis sekali, tak boleh, dia kata. Jual pun tak boleh, maka upah apa pun tak boleh, dia kata. Nama kata anjing ni. Itu ijtihad dia. Mula dia berijtihad, kemudian dia rasa tak sesuai, diubahnya ijtihad itu, dan akhirnya ijtihad yang muktamad kata tak boleh. Adapun jumhur ulama, majoriti, memang kata tak boleh. Abu Hanifah seorang ya tadi ni yang menyalahi keputusan yang disepakati oleh jumhur. Okey, baik. Tajuk baru dia kata bab majaa fi karahiyati ta'liq. Yang ini penting. Iaitu bab yang datang pada menyatakan tegah gantung tangkai di leher. Yang ni lecehlah. Duk pergi sembahyang masjid tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu sembahyang di masjid, anak ikat tangkai di tangan, ikat tangkai di tengkuk. Kesian sungguh. Kesian sungguh. Dari satu segi ibadatnya Masya Allah cukup baik, dari satu segi amalan khurafatnya juga tidak kurang baik. Anak teriak malam, ambil tali kasut ikat di tengkuk. Masjid pergi sembahyang, tapi jadi macam tu. Baik, ketahuilah saudaraku, adalah menggantung tangkai ke leher dan menggantung sesuatu yang disangkakan penegah sesuatu yang tiada disukai itu, maka iaitu ditegah oleh syarak kita. Percaya kata ni, bila ikat tangkai di tangan ni, dia ambil benang hitam, dia pintai, dia ikat di tangan budak kecil baru beranak. Dia kata jangan duk buang tangkai ni, dia kata.
Selama budak ni duk pakai tangkai ni, setan tak kacau dia. Khurafat kita. Boleh tengoklah benda ni dalam masyarakat kita, boleh tengok. Bukan sikit yang duk buat kerja macam ni. Berkelahi anak menantu dengan mak mentua ni kerana tangkai tu aja. Anak dia ni mai duk mengaji, jadi tak maulah bila dah dapat anak kecil ni, mak dia nak bubuh benang hitam di tangkai, buat tangkai di tangan anak kecil dia. Hak ayah ni tak maulah, tapi tok nak buh. Hak ayah ni kata tak sabuh mak dia kata ni semua karut ni. Siapa kata karut? Ni tok guru duk bubuh ni. Dia pun berkah di tangan anak tu. Dia pun tak mau berkelahi dengan mak mentua. Bila habis pantang, balik pergi rumah dia ambil gunting, perap bagi, potong bang. Allah Ta'ala pun Tuhan Maha Kuasa, dia saja nak test. Elok-elok perap kata tangkai tu demam. Saja koinsiden. Benda tu secara kebetulan nak jadi. Nak menambahkan lagi pasik onto tu. Tuhan saja. Kadang-kadang Allahu Akbar. Tuhan ni dia nak test tu. Perap kata tangkai di tangan tu, demam budak ni. Bukan demam kerana kerat tangkai tu, tapi memang dah dia dijadualkan nak demam masa tu. Sebaik-baik saja perap tangkai, demam. Bila demam ni telefon kat tok lah, abang kata cucu demam. Cucu sulung. Terpa mai lah. Mai pegang tangan, tengok dulu. Tengok tak ada. Allah. Beralih jegir terbelalak biji mata nak luruh atas meja. Dia kata siapa kerat ni? Siapa kerat? Dia kata. Hang kerat tangkai ni lagu hang kerat telinga aku. Tahu tak? Kata. Orang ambil benang, pintai-pintai, ikat balik lagi sekali. Menantu ni makan hati. Makan hati. Aku tak kerat. Aku duk pergi mengaji. Aku tahu benda ni cukup karut ni. Aku nak kerat. Saat lagi dengan mak mentua jadi tak elok pula. Duk is lagu tu. Apa yang saya bagi tahu ni adalah hasil daripada kawan-kawan kita duk telefon mai di rumah duk mengadu benda ni. Ramai telefon mai ni ustaz nak tanya ustaz ni, saya ni alhamdulillah lah baru dapat anak seorang. Lepas tu ni cerita kemarin dapat anak, kita pun katakan dia barakallah, mudah-mudahan Tuhan berkati kamu. Masalah ni ustaz, dia kata ni masalah uri ni, dia kata. Masalah uri ni, jadi mak mentua saya dia suruh gue dengan garam. Lepas tu buah paku. Lepas tu balut dengan kain kuning. Lepas tu balut dengan kain putih. Lepas tu pi tanam pula, jangan duk relin kiri kanan, takut anak jadi julin. Lepas tu baru tanam. Tu saya nak tanya ustaz lah, sebenar-benarnya ni lagu mana ni ustaz ni? Saya pun serabut lah benda ni. Kita jawab kat dia, sebenarnya pun serabut lah. Tujuan hak orang tua-tua petua suruh gue dengan garam tu supaya semut tak piurung. Itu tujuan dia. Kalau itu tujuan dia tak salah. Uri itu gue dengan garam. Jangan duk gue dengan garam kunyit pergi duk goreng makan, tak boleh lah. Gue dengan garam dengan tujuan supaya semut tak piurung uri itu bila kita tanam. Itu tak apa. Yang pi buah paku tu pasal apa? Bila tanya-tanya balik, buah paku ni supaya iblis setan tak main ambil. Kalau dia ambil, dia makan, paku lekat langkung dia. Tu karut lah. Tu dia main karut lah. Itu yang pi balut mesti kain kuning, mesti kain putih ni apa dia? Yang ni tak tahulah, tapi orang tua-tua dulu duk pesan suruh buat. Tu pun karut juga. Yang pi nak kambuh tanam uri, jangan duk relin takut julin tu pasal apa? Tu pun semua karut. Semua karut. Petua ni tak salah ikut selagi mana tidak mencanggahi syarak. Apabila sampai membawa kepada percaya khurafat, hukumnya haram kalau kita buat. Itu dia, cerita dia lagu tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata dia bersalahan ayat Quran yang ditulis akan dia kemudian digantung ke tubuhnya, maka ia itu tiada mengapa atas jalan mengambil berkat dan seumpamanya. Ayat Quran tak apa. Sememangnya ayat Quran ada keberkatan dia. Ayat Quran sememangnya ada keberkatan dia. Kita dah baca hadis bulan lepas. Bagaimana cerita Abu Sa'id Al-Khudri menggunakan ayat Quran. Ummul Kitab. Baca Fatihah saja. Muih di tempat kaki ketua orang Arab Bedui yang kena sengat menatang visa.
Dia baca Fatihah, dia muih. Dia baca Fatihah, dia muih. Baik dengan izin Allah, dengan berkat ayat Al-Quran yang merupakan kalam Allah. Itu tak apa, dia kata. Baik. Sungguh pun demikian, maka telah mengerjakan bid'ah jua. Dia kata benda ni, walaupun kita menggunakan ayat Quran untuk berkat, tetapi benda ni bid'ah. Nabi tak pernah buat, sahabat-sahabat tak pernah buat. Nabi tak pernah ambil ayat Quran tulis-tulis, hang ambil pergi bubuh dalam tali pinggang hang pergi mana pun. Nabi tak pernah buat kerja lagu tu. Kalau kita buat, kita mengerjakan satu benda bid'ah. Dia kata. Senang tak sabar, Senang macam tu, tak sabar. Baik. Bermula dalil yang menunjukkan akan tegah itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Katanya, An Abi Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa syai'an wukila ilai. Maksudnya diriwayatkan daripada Abi Ma'bad Al-Juhani. Katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menggantung sesuatu ke tubuhnya kerana menolakkan mudarat atas kesakitannya, nescaya diwakilkan kepadanya, yakni tiada diafiatkan Allah Ta'ala dan tidak disegarkan dia. Nabi kata dalam hadis dia, Nabi kata barang siapa yang ambil tangkai buh di badan dia, orang ni tak akan disehatkan oleh Tuhan. Selama-lama Tuhan tak akan sihatkan dia dengan kesihatan yang sebenarnya. Walaupun tengok tangkai di lengan, tangkai di pinggang, tangkai dia pun nampak macam sihat, tetapi iman dia, akidah dia tak sihat. Selama-lama dia tak sihat di sisi Allah. Walaupun dia tunjuk dengan kerana tangkai hak dia pakai di pinggang, hak dia pakai di lengan ni, dengan kerana tangkai ni dia kata, hang ambil mai golok perak, takik aku, takik golok perak melantun, dum, tak jejah kulit dia. Tetapi hakikatnya di sisi Allah dia tak sihat. Mana lebih penting? Sihat tubuh badan kita ke? Sihat iman dan akidah kita ke? Kalau badan kita sakit, akidah kita baik, insya-Allah kita di syurga. Tapi kalau badan kita sihat, akidah kita sakit, kita di neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah menggantung apa-apa yang mau dijadikan penolak daripada mudarat itu, ada beberapa hadis yang zahir, terang-terang, tegahnya. Satu daripadanya iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la dengan isnad yang elok. Katanya, An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man 'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu, wa man 'allaqa wad'atan fala wada'allahu lahu. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Katanya, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa gantung tangkal, maka tiada disempurnakan Allah baginya akan maksud yang jadi menanggung tangkal ke badan atau kepada barang dan binatang dan lainnya daripada itu. Dan siapa yang menanggungkan gewang ni kulit siput, ambil kulit siput, gantung ke atas umpama anaknya ataupun hartanya, maka tiada didatangkan baiknya oleh Allah baginya dan tidak dijadikannya tenang hati dan sejahtera daripada bahaya. Dalam hadis ni dia kata, barang siapa yang percaya jenis-jenis tangkai ni, tangkai, tali kasut, apa macam-macam lah, ambil gantung di badan dia ke, badan anak dia ke, buh di tengkuk kucing menatang peliharaan dia ke, dengan satu keyakinan bahawa tangkai-tangkai ini membawa kebaikan dan menghalang mudarat. Maka kata Nabi SAW di dalam hadis ini, fala atammallahu lahu, sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan sempurnakan hajat dia. Kalau dia hajat supaya dia kebaik, Allah tak akan bagi kebaik pada dia. Kalau dia hajat untuk sehat, Allah tidak bagi sehat pada dia. Allah tidak sempurnakan hajat dia. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan tunaikan hajat di hati dia kalau dia buat kerja macam tu. Itu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan isnad yang elok.
Satu lagi bab. Dia kata majaa fi tabridil humma bil ma'i. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan menyejukkan demam dengan air sejuk. Apa orang panggil ni? Demah ke dia panggil? Demah kan? Apa tu? Jelum. Dia panggil jelum. Jelum. Anak demam panas, kita ambil air, kita ambil kain tola misalnya, rendam dalam air, piduk jelum kepala dia nak bagi turun temperature dia. Lah di farmasi ada jual pula cold pack dia panggil. Satu pack ada macam jelly kot dalam tu, kita buh dalam peti air. Bagi dia beku, kemudian bila anak-anak demam panas ambil tak atas kepala dia. Insya-Allah dia punya temperature turun. Apa hukum kita ambil air jelum kepala budak-budak demam ni? Yang kata Islam tu kita tak baca tak tahu. Yang kata Islam tu dia habang habis kat kita ni. Sampai anak-anak demam panas nak buat semua dia habang. Kan? Itu lagu mana kita nak kata Islam ni tak sesuai? Lagu mana kita nak kata Islam ni tak boleh nak guna dalam masyarakat? Lagu mana kita nak kata Islam ni kita duk komplain? Macam mana kita nak komplain dalam keadaan kita jahil tentang Islam sebenarnya? Bila kita buka baca tentang Islam, subhanallah, maha suci Allah, maha besar Allah, Tuhan yang menurunkan Islam untuk hamba-hamba dia. Islam ni rupa-rupanya satu pakej hidup yang maha sempurna. Sempurna. Daripada soal besar-besar, soal nak tadbir negara, sampailah soal nak langkah kaki masuk jamban. Nak langkah kaki mana, nak baca apa. Islam bagi tahu. Islam adalah satu pakej hidup yang cukup sempurna. Kata dia, ketahuilah saudaraku, adalah demam itu ialah naik panas badan dengan beransur-ansur atau dengan segera. Yang kata demam tu temperature dia naik hangat. Ada yang dia kuih duk hangat lama barulah hangat betul. Ada yang dengan dandan pegang-pegang hangat bukan main. Dan panas demam itu ada kalanya sedikit dan ada kalanya panas kuat, dia kata. Tak tentu. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada khabarkan demam itu ialah panas gelora daripada api neraka. Nabi kata orang yang kena demam panas ni, demam tu, panas badan orang yang demam itu adalah tempiah daripada panasnya api neraka. Nabi kata. Maka hendaklah sejukkan dia dengan air. Demikianlah perkataan yang ada dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya begini. An Rafi' ibni Khadij anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-humma fawrun minan nar fa abriduha bima'in. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, bermula demam itu seolah-olahnya daripada gelora neraka jahanam di dalam badan manusia. Maka apabila mengenai seseorang daripada kamu itu dengan demam, maka hendaklah sejukkan dia dengan air. Nabi suruh. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis sahih. Hadis suruh kita jelum kepala budak demam dengan air ni, ini hadis sahih. Masalah. Demam itu hembusan panas neraka jahanam. Demikianlah tersebut pada hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan katanya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal humma min fayhi jahannam fa abriduha bil ma. Diriwayatkan daripada seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, bahwasanya demam itu daripada hembusan neraka jahanam. Maka sejukkanlah olehmu akan dia dengan air. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Asma binti Abi Bakr dan Ibnu Umar dan isteri Az-Zubair dan Aisyah
dan Ibn Abbas, dan katanya lagi bermula ini hadis sahih. Dua ada hadis sahih menceritakan bahawa demam itu adalah tempiah daripada api neraka Jahannam. Masalah, sejukkan demam dengan air itu bagaimana caranya? Kata ulama, adalah sejukkan demam dengan air, iaitu pada setengah demam jua. Maka Nabi suruh sejukkan dengan air itu kerana negeri Makkah dan Madinah dan Hijaz ada panas. Maka munasabahlah disejukkan dengan air. Maka sebab selalu demam itu kerana panas. Dia kata. Jadi ikut kesesuaian lah. Ikut kesesuaian. Kalau sekiranya kita negeri panas dan anak kita demam panas, dia kata gunakan air untuk sejukkan, untuk redakan panas badan dia. Kan? Kalau anak orang Eskimo, saya tak tahu nak buat macam mana. Dia pun tak abang di sini. Kan? Maka kelakuan menyejukkan demam dengan air itu ada macam-macam. Setengah daripadanya, basahkan kain di dalam air yang dicampurkan cuka. Kemudian taruh atas kepala atau perut. Ataupun di kepala dan perut. Itu cara dia. Ambil air, campur dengan cuka. Bukan cuka getah lah. Tidak buat kerja tak cerdik pula. Buah cuka getah, Jahannam budak tu. Buah cuka makan ni, campur dengan air. Kemudian rendam masuk kain tola tu. Kemudian buah atas kepala. Ataupun buah atas perut. Dua tempat. Panas ni, dia mai daripada mana? Daripada perut. Maidah perut ni. Perut ni Allahu Akbar. Apa yang tak ada dalam perut manusia ni? Kan? Lembu yang duk makan rumput saja tu pun, kalau mampu kena langgar lori tepi jalan, lepas 3 hari busuk ni tak boleh tahan. Kalau orang lah mati dalam semak, Allahu Akbar. Busuknya Allah yang mengetahui. Nak cerita tak erti. Pasal apa? Pasal manusia ni dia makan segala macam benda. Lembu makan rumput saja pun busuk tak sangka. Kita ni makan Allah. Tolak batu, kaca, besi. Tu pun ada silat apa. Hari tu ni makan kaca. Kaca pun makan juga. Makanlah benda lain. Walaupun hang belajar silat, pergi makan benda lain lah. Yang pergi duduk kekah makan kaca tu pasal apa? Kan? Yang lain ni, haram halal tak peduli. Makan. Makan. Tak ada pantang apa langsung. Kan? Jadi perut kita ni himpun segala macam benda. Maka tidak heranlah kalau sekiranya penyakit dia punca daripada perut. Perut tu punca segala penyakit. Panas badan pun punca daripada perut. Maka itu sebab dia kata di sini, apabila budak kena demam panas, demah di kepala ataupun demah di perut ataupun demah kepala dan perut, dua-dua sekali. Betul dia bagi. Apabila telah kering sedikit, buat lain pula. Kering, jelum dalam air, rendam dalam air, demah dia lagi. Dan begitulah seterusnya sampai kurang panas badan dia. Dan setengah kelakuannya ada tersebut dalam hadis, seperti dalam bab dahulu daripada bab at-tadawa bir-ramat akan datang lagi. Saat lagi dia akan keluar satu bab baru, bab berubat dengan menggunakan ramat. Ramat ni makna dia abu. Kan, kita bakar kayu dan sebagainya jadi abu. Abu tu dia panggil ramat. Ramat dia panggil. Baik, masalah abu ni, hari tu ada depa cerita jadi di belah Kedah tu. Ada satu orang tua kena patuk ulang kapak malas. Kena patuk ulang rebah badan dia jadi biru. Badan dia naik jadi biru semua sekali. Kemudian doktor sahkan kata dia mati. Lama dah cerita di Kedah ni. Sahkan kata dia mati. Jadi bila dah kata mati ni, buat persiapan untuk ke bumi lah. Tah macam mana cerita, dalam ramai-ramai mai duk ziarah mayat tu, mai satu orang, dia mai tengok. Dia kata dia ni tak mati lagi. Dia kata, apa pasal yang hampa nak tanam dia? Dia kata gitu. Rupa-rupanya dia ni orang yang pandai ulang. Pandai ulang kan. Kalau pandai besi, kalau tukang besi orang panggil pandai besi. Jenis ulang patuk dia boleh duk gelak balik ni, dia panggil pandai ulang. Kan? Rupa-rupanya dia ni pandai ulang. Dia main-main tengok, dia tahu ni, dia ni kena patuk ulang. Dan sebenarnya dia ni tak mati lagi, dia kata. Kemudian dia minta kepada adik-beradik kawan ni,
Dia kata saya minta izin, dia kata bagi kita ikhtiar, tengoklah kita cuba. Dia kata berdasarkan kepada ilmu yang saya belajar pasal ulak ni, dia kata lagu ni punya keadaan belum mati lagi. Dia kata adik-beradik pun dengar kata anak ikhtiar jangan bagi mati ni kan. Tak apa, buat kita lagu mana pun buat try api. Dia buat apa? Dia ambil abu. Dia lumuk di badan orang yang kena patuk ulang kapak ni. Dia lumuk abu dengan izin Allah. Abu tu memang dah hitam dah. Saat lagi dia nampak abu tu makin hitam. Seolah-olah dia absorb. Dia serap. Seolah-olah dia serap. Bisa ulang tu keluar. Seolah-olahnya begitu. Abu tu nampak dia makin hitam basah di badan orang yang dikatakan mati tadi ni. Duk saat lagi tengok dia celek mata. Kelang kabut pula dah depan ni. Pergi panggil doktor mai sekali lagi. Doktor ni mai. Dia kata ni silap mata. Tadi aku dah cek. Betul dah kata dia mati. Sekarang dia hidup pula. Rupa-rupanya bisa ulang tu dia attack jantung kawan ni. Jantung ni dia berhenti berdegup. Dia macam orang mati. Hakikat sebenarnya dia belum mati. Wallahu a'lam. Sejauh mana benarnya benda ni. Kan? Tapi apa yang kita nak beritahu ialah kita akan sampai malam ni tak dan lah. Kita akan sampai satu bab berubat dengan menggunakan abu. Abu tu tidak sia-sia Allah jadikan dia. Dia ada guna dia dalam dunia ni. Nanti kita akan baca bab tu. Baiklah kita baca bab ni pergi habis dulu. Masalah. Dia kata doa segala penyakit itu diajar oleh Nabi SAW kepada sekalian sahabatnya. Seperti yang tersebut dalam doa itu, dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, katanya, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum minal humma wa minal auja'i kulliha. Maksudnya meriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi saudara sepupunya namanya Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia mengajar mereka itu daripada doa demam dan doa daripada sakit-sakit semuanya. Katanya ayyaqula bismillahil kabir a'udzu billahil azim min syarri kulli irqin na'arin wa min syarri harrin nar. Bahwasanya diucap kira-kira maknanya begini: dengan nama Allah Tuhan yang Maha Besar, aku berlindung dengan Allah yang Maha Tinggi daripada kejahatan tiap-tiap orang yang naik menggelegak darahnya dan daripada kejahatan panas api neraka. Kata Imam At-Tirmizi, bermula ini hadis gharib, tiada kami mengetahui dia melainkan daripada hadis Ibrahim bin Ismail. Itu hadis ini walaupun hadis gharib, hadis yang tidak diriwayatkan oleh ramai sahabat. Cuma dia ni aja, Ibrahim bin Ismail meriwayatkan hadis ini, tetapi dia adalah hadis yang menceritakan bahawa Nabi pernah ajar. Kalau anak demam, sambil-sambil kita duk jelum kepala dia dengan ayat tu, baca doa ni, Bismillahil kabir, dengan nama Allah Tuhan yang Maha Besar. A'udzu billahil azim, aku minta berlindung dengan Allah daripada Tuhan yang Maha Besar. Min syarri kulli irqi na'arin, daripada kejahatan darah yang menggelegak di dalam badan manusia. Wa min syarri harrin nar, dan minta lindung daripada jahatnya api neraka. Baca macam tu sambil-sambil duk jelum kepala dia, sambil-sambil baca macam tu. Itu sabit daripada hadis yang kita baca pada malam ini. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi sama-sama malam ni ada kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana yang terkasar, mana yang tersilap dan sebagainya, saya mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala.